Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan kita sedang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan yang mubarak ini. Hari ini merupakan hari yang ke-23 di bulan 23, hari yang ke-23 kita berpuasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat meningkatkan kualiti dan juga kuantiti amal ibadah kita di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita, nilai sebagai amal saleh insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pada kali ini saya akan menyambung berkaitan dengan adab ataupun pesanan membaca Al-Quran yang disusun oleh Dr. Muhammad Muhaisni. Kita sudah berada di siri yang siri yang kelima, yang terakhir. Jadi pada siri ini saya akan membaca yang ditulis oleh Dr. Muhammad Muhaisni ini, berkaitan dengan wasiat ataupun pesanan ketika mana kita membaca Al-Quran Al-Karim. Baik, yang ke-13 beliau menyatakan bahawa dia kata, jika engkau menghadapi masalah, yakni perlahan-lahan ketika mana membaca Al-Quran, ataupun maksudnya engkau tidak mampu membaca dengan baik, maka ketahuilah pada ketika itu bahawa ganjaran pahala kepada engkau akan digandakan. Maknanya akan mendapat dua kelebihan, akan mendapat dua ganjaran. Ganjaran yang pertama kerana membaca Al-Quran, itu yang pertama. Ganjaran yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bagi disebabkan oleh susah payah kita dalam nak membetulkan bacaan kita. Jadi dapat dua pahala. Jadi orang yang berusaha untuk membetulkan bacaan dia, nak membetulkan tajwidnya, nak melancarkan bacaannya, mungkin dalam masa dia belajar itu bacaan dia tersangkut-sangkut, tertahan-tahan bacaan itu. Jadi bagi orang ini akan diberikan dua kelebihan, dua ganjaran pahala, iaitu ganjaran kerana dia membaca, yang kedua ganjaran kerana dia berusaha untuk belajar. Teringat saya sebuah hadis Nabi SAW yang disebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarnya. Jadi di sini orang yang berusaha untuk belajar, nak membetulkan bacaan, maka di sana ada ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka. Jadi kita jangan rasa malu ataupun rasa segan untuk kita terus untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu saya sendiri secara peribadi sentiasa mengingatkan diri saya bahawa bacaan Al-Quran saya sendiri pun sebenarnya tidaklah begitu tepat. Mesti ada salah dan silap. Sebab tu kalau kita baca di hadapan orang yang mahir, orang yang lebih mahir daripada kita, mereka akan dapat kenal pasti di mana tempat bacaan-bacaan kita yang salah. Mungkin dari sekadar bacaannya, berkadar panjang bacaan contohnya, dan tidak tepat. Kadar dengungnya tidak betul. Sebutan makhrajnya tidak tepat. Kadar fasahah kita menyebut huruf-huruf juga tidak tepat. Jadi sebab tu kita kena sentiasa untuk mempelajari Al-Quran. Jangan kita rasa berpuas hati dengan bacaan yang kita ada sekarang ni. Sebenarnya kita sentiasa
sentiasa belajar dan juga membetulkan Al-Quran daripada guru-guru yang mahir Al-Quran. Itu yang ke-13. Dua ganjaran pahala. Satu sebab baca, yang kedua sebab usaha untuk nak membetulkan bacaan. Yang ke-14 disebut, dia kata habiskan bacaan engkau pada penghujung surah adalah lebih sempurna dan lebih baik daripada menghabiskan di penghujung juzuk-juzuk. Ini kalau kita dapatlah. Sebab itu kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah bagikan kekuatan kepada kita. Mungkin tuan-tuan ada yang boleh kan baca habiskan satu surah. Contohnya baca lepas suratul Fatihah baca suratul Baqarah kan. Sekali baca sampai habis surah Baqarah, kemudian masuk surah yang kedua, ketiga dan keempat. Itu lebih baik. Tapi kalau kita tak mampu kan, ikutlah kemampuan kita. Yang ke-15 dia kata jangan engkau sibukkan ataupun fokus untuk menghabiskan juzuk-juzuk daripada yang sepatutnya. Sepatutnya kita fokus kepada ayat-ayat untuk kita tadabbur, ayat-ayat untuk kita mengambil pengajaran. Tapi kita sibuk nak habiskan juzuk kan, kita mengejar berapa kali khatam, sedangkan kita tidak memahami ayat-ayat yang kita baca. Kita tidak pernah membaca ayat-ayat tafsiran ataupun terjemahan ayat-ayat suci Al-Quran. Mungkin kita dah khatam Quran 3-4 kali, 5-6 kali kan, mungkin 10 kali, tapi adakah kita pernah membaca terjemahan setiap ayat suci Al-Quran yang telah kita khatam itu? Jadi ada lebih baik kan, maknanya baca khatam tu bagus, alhamdulillah, tapi kita tingkatkan lagi kualiti bacaan Al-Quran kita. Kita pergi kepada step yang sesungguhnya, iaitu kita memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Kita cuba mentadabbur ayat suci Al-Quran kan. Kita ulang 2-3 kali, ulang 2 kali, 3 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali, sehingga mana maksud ataupun terjemahan ayat itu kan, kehendak ayat tersebut kan, sehingga kita masuk ke dalam hati kita, sehingga kita dapat beramal dengan ayat suci Al-Quranul Karim ini dengan lebih baik. Sebab apa? Sebab kita faham. Jadi kebanyakan kita, kadang mungkin termasuk saya, kadang-kadang kita baca Al-Quran banyak, tapi kita tidak banyak memahami ayat suci Al-Quran. Jadi cuba kita faham, cuba kita mengambil masa untuk kita membaca terjemahan, melihat tafsiran, dan juga sehingga kita dapat mentadabbur ayat suci Al-Quranul Karim ni. Jangan hanya kita mengejar untuk kita nak khatam ataupun kita nak menghabiskan surah-surah ataupun juzuk sahaja kan, sedangkan kita tidak cuba untuk memahami maksud dan juga kandungan ayat suci Al-Quran. Jadi saya pesan kepada diri saya sendiri, khususnya cubalah untuk membaca tafsiran, terjemahan ayat suci Al-Quran. Semoga kita dapat memahami, kemudian dapat kita mentadabbur, dan kita dapat mengamalkan surah-surah ayat-ayat suci Al-Quran ni dalam kehidupan kita. Cuma di sini saya ingin kesempatan untuk menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan, juga diri saya sendiri, seboleh-bolehnya kan kita memahamilah ayat-ayat yang sepatutnya kita faham, keutamaannya untuk kita faham. Contohnya seperti suratul Fatihah kan, adalah lebih baik kita memahami setiap ayat dalam suratul Fatihah. Sebab itu yang kita ulang-ulang dalam bacaan solat kita. Adalah malang bagi kita jika kita tidak memahami ayat-ayat yang kita baca dalam suratul Fatihah sebagai contoh. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit pengusian ini kita sama-sama dapat mengambil pengajaran, insya-Allah, daripada pesanan Dr. Muhammad Mahisni hafizahullah taala anhu. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang lemah dan kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Mohon ampun, mohon maaf jika ada salah dan silap. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.